3 Julai 1993, mayat Datuk Mazlan dijumpai dengan yang sangat menyeramkan, iaitu mayat Datuk Mazlan dipotong 18 kerat. Welcome to the channel UT Production. Korang mesti kenal aku kan? Aku sebelum ni pernah buat video pasal dua misteri museum lah berhantu di Malaysia. Dan kali ni aku nak comeback video kali kedua, iaitu video pasal kisah seram juga. Tapi korang kena stay tune lah, sebab aku akan cerita menarik bagi korang mendengar. Okay guys, hari ni aku akan bercerita tentang Mona Fendi. Ya, siapa yang tak kenal Mona Fendi ni? Mona Fendi ni adalah seorang dukun yang sangat popular pada zaman dahulu, iaitu zaman 1993, dan membunuh seorang adu negeri, iaitu Datuk Mazlan. Ya, seorang ahli politik lah, dengan sangat dahsyat. Itu adalah sebagai pengenalan sebagai siapakah Mona Fendi. Sebelum aku nak pergi ke lebih lanjut, siapakah nama sebenar Mona Fendi, di mana dia lahir, siapakah suami dia, siapakah anak dia, aku nak korang subscribe channel UT Production sebelum aku nak start ni. Okay, dan korang tolong like dan tolong share kepada kawan-kawan korang. Semoga video ni bermanfaat lah. Bila korang share, dapat pahala. So bila korang share, dapat ilmu lah. Kawan-kawan dapat ilmu, korang pun dapat ilmu. Okay, thank you guys yang dah subscribe. So, tanpa melengahkan masa, aku akan bercerita lah siapakah nama sebenarnya dan tempat dia mana dan tarikh lahir dia kat mana. Okay, nama sebenar Mona Fendi ialah Maznah binti Ismail. Tempat dia lahir dekat Kanggar Perlis, iaitu belah utara lah. Dan dia tarikh lahir dia pada 1 Januari 1996. Ya. Okey, kalau korang nak tahu, sebelum dia bergelar sebagai seorang dukun, dia adalah seorang penyanyi. Ya, penyanyi yang popular lah. Tapi kurang mendapat sambutan. Apabila dia kurang mendapat sambutan, dia ubah kepada belajar tradisional, iaitu dukun lah. Dia belajar lah. Dan kalau tahu, dia mengeluarkan album pertamanya ialah Diana Satu dan Menyanyikan Lagu Untukmu. Okay guys, sebelum dia bergelar sebagai seorang penyanyi, dia meletakkan nama glamournya ialah Mona Fendi. Takkan dia nak letakkan nama Maznah Ismail, kan nama macam Maznah binti Ismail. Just like macam tak glamour lah. So dia letakkan nama Mona Fendi untuk senang peminat-peminat dia tahulah nama-nama dia, Mona Fendi. Okay, Mona tu adalah, kalau korang tahu, Mona tu adalah nama dia dah. Mona tu adalah nama dia, nama samaran dia. Dan Fendi tu adalah nama suami dia. Okey, lama kelamaan apabila dia bergelar sebagai seorang penyanyi, Mona Fendi pun bercadang untuk berubah arah untuk menjadi seorang dukun, dan dia belajar sebagai bidang tradisional untuk sebab dia tak dapat sambutan, so dia ubahlah cara lain. Okey, cerita pasal suami Mona Fendi ni, nama sebenarnya ialah Muhammad Afendi bin Abdul Rahman. Ya, aku tak tahu sangat pasal dia lahir kat mana, tinggal kat mana. Tapi mereka ni kahwin, hasil pada perkahwinan mereka digunakan oleh satu cahaya mata, iaitu anak perempuan yang bernama Mas Diana. Ya, dan kalau korang tahu, suami Mona Fendi yang Afendi ni, dia adalah suami yang ketiga Mona Fendi. Dan dia juga belajar dalam ilmu persilatan sama dengan Mona Fendi. Dan dia juga belajar ilmu gaib di negara jiran kita, iaitu negara Indonesia. Ilmu gaib tu ialah ilmu hitam. Dengan terkenal di orang-orang bangsawan, Mona Fendi ni juga paling terkenal pada zaman dahulu. Dan pada tahun 13 Julai 1993, ada seorang ahli politik, iaitu bernama Datuk Mazlan. Dia pergi ke rumah Mona Fendi untuk satu hajat, untuk mengukuhkan kedudukan dia dalam politik. So dia menggunakan ilmu gaib, bukan guna wang. Ya, dia menggunakan ilmu gaib.
So cerita dia macam ni guys. Datuk Mazlan, suami Mona Fendi Mona Fendi, dia membuat ritual mandi bunga, iaitu Datuk Mazlan dia kena baring. Kena baring, lepas tu dia sambil tutup mata. Dan sambil tutup mata tu Mona Fendi position dia kena betul-betul kepala Datuk Mazlan. Dan tiba-tiba kejadian yang amat diduga, iaitu apabila pembantu suami Mona Fendi, iaitu bernama Juraimi, dia masuk dalam bilik tu. Dia terus bawa kapak, terus pancung kepala Datuk Mazlan tanpa rasa kasihan langsung. Lalu Mona dia terkejut sebab dia tak tahu guys yang suami Mona Fendi dan Juraimi ni bercadang untuk membunuh Datuk Mazlan. Dan dalam kes ini, dalam kes pembunuhan ini, Mona Fendi dianggap bersubahat dalam kes pembunuhan Datuk Mazlan. 3 Julai 1993, mayat Datuk Mazlan dijumpai dengan yang sangat menyeramkan, iaitu mayat Datuk Mazlan dipotong 18 kerat. Mayat ditanam di dalam satu lubang tanah yang sangat dalam, dan di mayat itu dijumpai di Raub Pahang. Suspek yang berlaku dalam kes pembunuhan ini adalah suami Mona Fendi dan pembantu suami Mona Fendi yang bernama Juraimi. Kalau korang tahu, pembantu Mona Fendi ataupun suami Mona Fendi ni, dia adalah seorang penagih dadah dan dia lalu ditangkap oleh polis. Okey, semasa dia ditangkap oleh polis, dia telah memotongkan di mana tempat mayat Datuk Mazlan. Dan dia juga telah bagi tahu mayat Datuk Mazlan ni dia telah lubang tanah dalam sangat dalam, iaitu 8 meter kalau korang tahu, dan telah disimpan oleh diorang dengan menggunakan simet. Dan Mona Fendi dan suaminya telah ditangkap oleh polis di Wawawasa di Kuala Lumpur. Pada 24 Oktober 1997, hakim telah menjatuhkan hukuman kepada suami Mona Fendi dan pembantu Mona Fendi. Tapi Mona Fendi bukanlah suspek pembunuhan Datuk Mazlan. Mona ni adalah orang tuduhan yang 3. Okey, masa pembicaraan berlalu, penguat bela Mona dia cubalah buat rayuan kepada hakim untuk bebaskan Mona, disebabkan Mona bukanlah suspek untuk membunuh Datuk Mazlan. Suspek utamalah yang bukanlah membunuh Datuk Mazlan. So dia ada peluang untuk dibebaskan lah. Mona ni ada peluang untuk dibebaskan. Tapi sayangnya hakim tidak menerima rayuan itu. Dan Mona pernah berkata, kalau dia dibebaskan, dia pun nak suaminya dibebaskan. Kalau dia digantung, dia pun nak digantungkan sekali dengan suaminya. Sebab akibat dia terlalu cintakan akan suaminya, dan sampaikan kesalahan yang dia bukan dilakukan pun dia sanggup terima. Sebab dia sayang sangat kat suami dia. Dan pada 2 November 2001, diorang bertiga telah digantung secara serentak dengan hukuman mati sentimpal. Dan mayat Mona Fendi dan suami Fendi disemandikan di kampung Sungai Katang Kajang, dan Juraimi telah dikebumikan di Pong Telok Gong Klang. Masa Mona Fendi berada di penjara, ada mitos-mitos spekulasi mengatakan Mona Fendi pernah menuntut ilmu hitam dan dia susah untuk mati. Pada gantungan kali ketiga, dia masih tidak berjaya, dan gantungan kali keempat baru nak berjaya. Kalau suami dengan pembantu dia dah berjaya dah. Dan ada orang mengatakan bahawa Mona Fendi ni dia boleh berlari dari penjara, kemudian boleh balik ke penjara tanpa seorang pun sedar. Dan Mona Fendi juga dipercayai boleh menerapun diri. Dan bagi aku, mitos-mitos ni tak tahulah betul ke tidak kan, orang cakap kan. Tapi aku tak tahulah spekulasi ni betul ke tidak kan. Tapi ada yang betul ni lah. Sarjan Azizah, dia adalah pengawal penjara yang menjaga Mona Fendi, dan dia di bawah jagaan Mona Fendi. Okey, dia pernah cerita masa first day dia menjaga
Mona Fendi ni dia menegur, memberi salam, Assalamualaikum, kali hari pertama. Tapi sahaja dia diam. Dan hari kedua pun dia tegur, dia masih diam. Dan hari ketiga pun dia masih diam. Dan apabila hari yang keempat, Sarjan Azizah dia berjawab Waalaikumsalam. Dan sejak hari itu, Sarjan Azizah dan Mona Fendi dia menjadi kawan baik lah, kawan yang rapat. Dan menurut cerita Sarjan Azizah, Mona ni dia seorang yang baik, dan dia ni seorang yang sopan, dan dia ni tidak pernah meninggal solat 5 waktu dan selalu baca Al-Quran. Dan dia selalu buat solat malam, solat witir, solat malam lah. Dan Sarjan Azizah juga pernah berkatakan Mona Fendi dia tak pernah menceritakan hal-hal buruk di belakang Sarjan Azizah. Dia ni sangat baik. Dia tak pernah cakap benda-benda buruk, tak pernah maki ke apa, dia cakap benda-benda baik saja. So ini adalah cerita tentang kisah-kisah Mona Fendi yang aku tahu, yang aku kaji, yang aku selidik daripada Google, yang aku selidik daripada YouTuber yang lain. So harap dapat ilmu dan manfaat. Kita ni sebagai manusia, kita mestilah melakukan kesalahan. Kita patut memaafkan orang lain. Macam Tuhan lah, Tuhan kan selalu memaafkan orang lain. Kesalahan apa pun dia tetap maafkan orang lain. Dan kita rasa kita sedekahkan Al-Fatihah pada mereka supaya mereka dapat kalangan-kalangan orang yang beriman lah, beramal soleh. So harap video ini dapat membantu korang, dapat ilmu apa semua. Kalau korang suka, like dan share. Thank you so much.